Tengok orang buat baik, kita kata biarlah, itu bahagian dia. Tapi kita tak ada cita-cita untuk mendapatkan pahala yang sama. Baik, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, amal khusus kita ini disebut juga ada yang amal yang memerlukan kepada kedua-duanya. Ada amal kita ni yang memerlukan kepada kedua-duanya. Tubuh badan yang sihat, dia perlukan duit. Contohnya ibadah haji, umrah. Ini kalau tuan-tuan tak badan sihat, tak ada duit, tak boleh pergi. Ya. Badan sihat, duit tak ada pun tak boleh pergi. Duit ada, badan tak sihat pun tak boleh pergi. Dia perlukan kepada kedua-duanya sekali. Jadi zakat yang kita bincangkan pada pagi ini, dia termasuk kategori amal kita dengan mal, dengan harta. Cuma pada pagi ini kita fokus kepada zakat fitrah. Baik, zakat fitrah dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta ini hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta yang telah cukup syarat-syarat haul dan nisab. Haul maknanya harta itu mesti tersimpan selama setahun qamariyah. Nisab ialah kadar minima yang menentukan seseorang itu wajib atau tidak mengeluarkan zakat. Nisab sekarang ni, kadar minima yang kena zakat sekarang ni ialah lebih kurang 19,900. 20,000 lah kita genapkan. 20,000 itu nilainya. Maknanya macam ni, kalau kita ada harta yang tersimpan selama setahun, jumlahnya menyamai atau melebihi 20,000, maka wajib kita keluarkan zakat harta kita. Sama ada harta itu dalam bentuk wang simpanan, emas dan perak, apa sahajalah harta yang boleh dikiaskan dengan emas dan perak, wajib kita bayar 20,000. Ya, itu kalau zakat harta, maknanya kena ada 20,000 simpan setahun. Adapun zakat fitrah, dia berbeza. Dia berbeza. Nabi mewajibkan zakat fitrah termasuk kepada golongan hamba. Maknanya zakat fitrah ni semua orang wajib keluarkan. Semua orang. Nabi mewajibkannya kepada semua, tak kira lelaki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, orang tua ataupun kanak-kanak, merdeka ataupun hamba. Semuanya wajib. Itu beza zakat harta dengan zakat fitrah. Nabi wajibkan kepada golongan hamba untuk keluarkan. Banyak mana nisab bagi zakat fitrah? Kadar yang diwajibkan kepada kita ialah bersamaan dengan nilai makanan ruji setempat sebanyak 1 gantang Baghdad. 1 gantang Baghdad atau 2.6 kilo. 2.6 kilo. Bukan 2.6 bilion. 2.6 bilion tu lain. 2.6 kilo. Itu kadarnya. Jadi makanan ruji kita di Malaysia ni, seperti yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa, kita di Malaysia ni makan nasi. Nasi ni berasal daripada beras. Maka kita sukat harga beras 1 gantang Baghdad ataupun 2.6 kilo. Itulah kadar bagi setiap orang. Bukan banyak pun, sikit je. Ya. Jadi bila disukat 1 gantang Baghdad itu, maka nilainya untuk ketika ini yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak, ada 3 nilai dia. Ada 3 harga fitrah. 7, 14, 21. Kenapa ada harga yang berbeza? Kerana dia melihat pula kepada jenis beras yang kita makan. Jenis beras kita makan. Siapa yang makan beras pada grade yang biasa, grade super tempatan, 10% ataupun 5% hancur, yang ni dia bayar RM7. RM7 bersamaan dengan 1 gantang Baghdad tadi. Siapa yang makan beras pada grade sederhana, grade sederhana ni macam beras perang, beras pulut, yang ni mahal sikit,
dia bayar RM14 satu kepala. Dan siapa yang makan beras pada grade yang paling mahal, grade paling mahal, contohnya beras basmati. Tahu beras basmati? Kenapa beras ni dia panggil beras basmati? Siapa tahu? Sebab orang dekat nak mati je makan beras ni. Yang dah kencing manis, tak boleh makan beras-beras yang berkanji, makanlah beras ni. Tu dia panggil beras basmati. Tapi riwayat tu tak sahih, jangan tuan-tuan percaya. Ya, saya reka-reka je tu. Tapi nak cerita tu beras paling mahal. Siapa makan beras pada grade ini, dia diwajibkan bayar RM21 untuk satu kepala. So ada 3 harga, 7, 14, 21. Terpulang pada tuan-tuan melihat kepada jenis beras yang tuan-tuan makan. Saya cadangkan supaya tuan-tuan bayar lebih. Walaupun kita makan beras yang beras biasa, tapi kadang-kadang kita ni berjalan ke mana-mana, ada masa makan nasi Arab. Betul? Nasi Arab ni tak jadi dengan beras biasa, dia kena beras basmati. Ya? Jadi ada masa kita makan beras ni, saya cadangkan bayar lebih sikit. Dia dengan agama ni jangan kita berkira sangat tuan-tuan. Biar bagi lebih tak apa. Ya? Dan kalaupun kita tak wajib untuk yang lebih itu, tapi kita bayar juga lebih, yang lebih tu kita boleh niatkan sebagai qada kepada zakat-zakat kita yang mungkin kita terlepas pandang masa dulu-dulu ni. Masa dulu-dulu kan, zaman jahiliah kita dulu, mana tahu ada yang apa jenis rok kapak, seluar kokak anjing dulu ni. Ya? Zaman tu mana kira-kira nak zakat, tak ada. Nak kira menyetan aja. Jadi apa nama ni, mana yang kita terlepas pandang, kemungkinan yang kita lepas pandang, kita niatkan yang lebih itu sebagai qada kepada zakat-zakat kita. Itu ya nilai dia. Maknanya kadarnya bersamaan dengan satu gantam Baghdad. So di sini juga jadi panduan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan bayar fidyah puasa. Fidyah ni pun benda penting. Ya. Siapa yang ada tinggal puasa, yang wajib atasnya juga membayar fidyah. Macam mana dia nak bayar fidyah puasa? Fidyah puasa pula diukat mengikut satu cupak daripada makanan ruji kita. Maka kalau kita nak tukar dengan duit, nilainya mestilah 1/4 daripada harga fitrah. Sebabnya harga fitrah tu satu gantang, fidyah pula secupak. Maka ya, dia kira-kiranya 4 cupak ni bersamaan dengan satu gantang. Jadi harga secupak kita bahagi 4 lah harga fitrah. Kalau kita fitrah kita RM7, kita bahagi 4, makna RM1.75 lebih kurang macam tu secupak. Pun tak banyak juga, tapi kerana sikap kita suka tangguh, bila tiba Ramadan yang baru, dia dah berganda, tu yang jadi banyak tu. Orang kita dia suka macam tu, suka bertangguh-tangguh dengan kebaikan. Ya, jadi itu ya bagi fidyah puasa pula. Baik, apakah syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ada 3 syarat. 3 syarat. Dengar baik-baik, sama ada kita yang hadir pada pagi ni semuanya wajib ataupun tidak. Syarat yang pertama, orang yang nak mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya mestilah di kalangan orang Islam sahaja. Diwajibkan pada orang Islam je zakat fitrah ni. Orang kafir tak wajib. Tapi ada tak orang kafir yang bayar zakat? Ada juga orang kafir yang nak bayar zakat. Dia kata kalau dia bayar zakat, meniaga dia terbalik pula dengan kita. Ada juga orang kafir yang nak bayar zakat, tapi tak wajib ke atas dia. Ke atas orang Islam wajib. Walaupun orang kafir dia tak wajib bayar zakat fitrah, tetapi dia tetap diazab oleh Allah kerana meninggalkan amal ini. Itu sebab kita kena faham
Ya, kita kena faham zakat ataupun macam contoh macam puasa. Puasa ni disebut kefarduan yang aini dia panggil, ataupun fardu ain. Dia bukan fardu yang disebut kifayah. Aini ni maksudnya tertanggung di atas setiap orang. Setiap orang bertanggungjawab dengan diri dia masing-masing, dan Allah akan persoalkan balik nanti. Ya, macam puasa ni kefarduan yang aini. Sebab tu tak boleh hukumnya seorang abang menggantikan puasa adiknya sedangkan adiknya masih hidup. Tak boleh, sebab dia kefarduan aini, dia bukan kifayah. Kalau kifayah ada satu orang buat, ya, lepas daripada orang yang ramai. Tapi aini tak boleh, masing-masing bertanggungjawab dengan puasa masing-masing. Sebab itulah kalau orang kafir memang dia tak wajib, tapi dia tetap diazab oleh Allah kerana dia meninggalkannya. Sebab tu jangan kita, ada orang dia sebut macam ni. Dia kata bila dia lalu kat kedai makan siang hari bulan Ramadan, tengok orang Cina makan, yang kafir-kafir ni makan. Dia kata apa? Dia kata seronok juga jadi orang kafir ni. Dia kata tak payah puasa, dia kata. Tengok, boleh makan, boleh minum, seronok, dia kata jadi kafir. Dengan memang ini cakap ni boleh menyebabkan, ya, apa nama ni, rosak akidah kita. Tak, seronok pada mata zahir yang kita nampak, tapi di akhirat kelak dia tetap akan diazab oleh Allah. Yang tu yang kita kena faham. Tu yang pertama, mesti syaratnya orang yang nak keluarkan zakat fitrah ni dia mesti orang Islam. Yang kedua, syaratnya orang yang nak mengeluarkan zakat fitrah itu mestilah terlebih dahulu mampu menyediakan makanan bagi dirinya dan ahli keluarganya untuk dimakan pada 2 waktu hari raya, iaitu malam raya dan pagi raya. Ini syarat kedua. Apa dia? Syarat kedua ni, orang yang nak bayar zakat fitrah tu dia mesti terlebih dahulu dapat sediakan makanan untuk diri dia dan keluarga dia dulu, untuk dimakan pada 2 waktu hari raya ni, malam raya dan pagi raya. Kalau sekiranya dia tak dapat menyediakan makanan untuk dirinya dan ahli keluarganya pada mana-mana salah satu daripada 2 waktu hari raya ini, maka dia tak wajib keluarkan zakat fitrah kerana dia tak cukup syarat yang kedua. Ya, contoh, katakanlah dia ni hanya dapat sediakan makanan untuk diri dia dan ahli keluarga dia untuk makan malam raya je. Pagi raya memang tak ada apa di rumah dia, dia memang terlalu miskin, memang pagi raya tak ada apa di rumah dia, maka orang ni tak cukup syarat yang kedua, tak wajib dia keluarkan zakat fitrah kerana dia tak ada kemampuan. Itu syarat yang kedua. Tapi saya rasa yang ada depan saya ni, ini semua cukup makan ni, ya, semua cukup makan. Sebab saya tengok sini paling minimum pun tak ada saiz S kat sini, paling minimum M saya tengok, M. Kalau saya triple, ya. Jadi saya rasa syarat kedua ni kita semua cukup syarat, cukup kot insya-Allah. Semua ni cukup makan. Orang Melayu ni mana ada tak cukup makan, baik malam raya ataupun pagi raya, tak ada. Orang Melayu ni kalau raya memang mewah, memang mewah, ya. Sebab tu orang Melayu ni dia pegang satu dalil tentang raya ni. Dia kata apa? Oleh kerana puasa sebulan, raya pun sebulan. Mana dalam dunia ni satu bangsa yang raya sampai sebulan? Tak ada. Itu sebab istilah hantu raya tu sebenarnya kita lah tu. Hantu raya tu, jenis beraya je kerja ni, ya. Habis raya pilihan raya pula, raya lagi. Jadi sebulan orang Melayu ni raya. Itu menunjukkan kita ni mewah dengan makan.
Memang mewah orang Melayu. Ya. Saya semalam saya lalu depan apa nama tu, Green Town Mall tu ya. Dulu Green Town Mall lah, sekarang panggil Angsana Mall. Nampak orang jual biskut raya. Penuh disusunnya satu kemah. Sampai tuan biskut tu tak nampak. Penuh. Mak saya kata banyaknya biskut. Saya tengok juga lah. Saya suka tengok namanya tu, nama biskut tu. Rupanya macam-macam nama biskut ni. Tai itik, batang buruk. Ya. Orang Melayu ni cukup pandai bagi nama kuih. Ya. Punya banyaknya kuih orang Melayu ni. Macam-macam, semua nama dia pakai dah. Tai itik, batang buruk. Nak. Macam-macam pakai. Lah tak ada dah nama Melayu, habis pakai semua dah. Dia pakai Almond London. Orang putih panggil. Menunjukkan banyak sungguh orang Melayu ni makan. Tambah kalau malam raya, pagi raya, naiklah mana-mana rumah orang Melayu, mesti ada makan. Lepas tu menu makan orang Melayu ni pula bukan sihat. Kalau raya pertama ni naiklah mana-mana rumah, mesti ada rendang dengan lemang ataupun ketupat. Naiklah mana-mana rumah pun, benda ni mesti ada. Lemang tu udahlah dengan pulut, santannya pula banyak. Makan pula dengan rendang. Rendang tu pula berapa kilo pula santan dalam tu, daging pula tu. Ya Allah. Lepas tu semua rumah raya pertama semua itu je. Naik rumah A makan itu, naik rumah B makan itu. Itu sebab lepas raya ramai orang Melayu mati. Tak mati pun separuh mati. Ada di kampung saya ni, ada satu orang ni, dia ni memang tiap-tiap tahun raya ketiga masuk hospital. Tiap-tiap tahun. Ini cerita betul ni. Sampai orang kalau nak beraya rumah dia raya ketiga, pergi cari kat hospital. Nurse pun dah tahu dah. Nurse siap bagi reminder kat dia. Cik, besok raya ketiga ya, macam biasalah katanya. Cik Inah dia kata. Atau mana dia memang darah tinggi ada, kencing manis, gaut, kencing hancin semua ada. Tapi makan juga semua. Tapi nak ceritanya kita ni mewah dengan makan. Mewah. So maknanya saya rasa syarat yang kedua ni, kita semua yang ada di sini insya-Allah cukup syarat. Cukup. Adalah mungkin ada orang yang tak cukup makan ni, jangan kita kata tak ada. Ada. Mungkin golongan gelandangan, ya, orang yang betul-betul miskin tu ada. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang yang nak mengeluarkan zakat fitrah itu, dia mestilah hidup pada dua waktu. Dia kena hidup pada dua waktu ni. Bila? Dia kena hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Kena hidup pada dua-dua waktu ni. Ada dan tengah-tengah tu. Kalau ada dan, makna kena pakai bersekali. Kalau atau, makna pilih. Dia kena hidup dua-dua waktu ni. Kalau dia tak hidup pada dua-dua waktu ni, tak wajib. Atau dia tak hidup pada salah satu daripada dua waktu ni, dia tak wajib keluarkan zakat fitrah. Baik, contohnya dalam bab, kita tengok dalam bab kematian. Orang mati, macam mana yang wajib keluarkan zakat fitrah? Baik, yang wajib ni contohnya kalau dia mati pada malam raya. Katakan hari ni last puasa, dia hidup lagi tadi, dia berbuka puasa hari last dengan kita. Lepas tu masuk maghrib tu dah kira awal Syawal dah. Dia pun hidup lagi, dia ada dengan kita, dia sibuk takbir raya, dia paling kuat takbir raya malam tu. Katakan lepas sembahyang isyak malam raya tu, di kampung-kampung ni kan ada pergi takbir ke rumah-rumah. Dia pun pergi. Makan dia macam-macam. Dia minat daging, makan kambing. Rumah ni makan kambing, rumah ni makan lembu, kerbau apa semua. Pukul 12 malam dia balik, sesak nafas. Memang dia minat sangat kambing. Sesak nafas dia.
Masa mati tu pun seketui daging ada dalam mulut dia lagi. Ya. Mati dia pukul 12 tengah malam, malam raya tu. Maknanya kalau dia mati malam raya tu, maknanya si mati ni cukup syarat hidup pada 2 waktu. Akhir Ramadan tadi dia hidup lagi, awal Syawal masuk dah maghrib tu dia pun ada lagi, dia meninggal tengah malam, malam raya. Kalau si mati ni belum mengeluarkan zakat fitrahnya, waris dia bertanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak dia. Yang tak wajib macam mana? Yang tak wajib kalau dia mati pada akhir Ramadan. Katakan hari ni lah puasa, ya, makna dia dah dapat masuk akhir Ramadan dah, tapi dia tak sempat masuk awal Syawal. Katakan dia meninggal pukul 12 tengah hari. Maknanya dia tak sempat masuk maghrib kan. Kalau dia sempat masuk maghrib tu baru dikira dia cukup 2 waktu tu. Tapi dia tak sempat, dia mati pukul 12 tengah hari, maka dia tak cukup syarat, tak wajib keluarkan zakat fitrah untuk dia, kerana dia tak sempat masuk awal Syawal, dia hanya sempat masuk akhir Ramadan saja. Dia pula dah mati. Atau kalau dia ustaz, dia memang tak wajib dia mati akhir Ramadan, tapi macam mana kalau arwah ni dia dah bayar zakat fitrahnya awal Ramadan hari tu, tiba-tiba akhir Ramadan dia mati pula, macam mana tu ustaz? Dia dah bayar zakat fitrah, pergi balik jumpa Amir tu, bawa balik RM7 tapi dia dah mati kata tak. Boleh buat apa itu tuan-tuan? Tuan-tuan jangan bagi malu orang kampung, orang tawas mewah ni. Kalau ada orang buat perangai apa itu bukan kedekut, bukan bakhil lagi, itu nak nama apa saya tak tahu, ya. Sebabnya orang jarang jumpa Amir ni minta duit. Selalunya orang jumpa Amir, orang bagi duit, ya. Itu sebab saya kata tadi, yang lebih tu kira sedekah. Sedekah lah, tak apa, dapatlah manfaat pada si mati tu insya-Allah. Itu kalau mati. Kalau kes kelahiran anak ataupun cucu pula, macam mana yang wajib, macam mana yang tak wajib? Baik, yang wajib ni, kalau sekiranya anak ataupun cucu kita dia dilahirkan pada akhir Ramadan, katakan hari inilah puasa, zuhur kerang anak kita ataupun cucu kita dilahirkan, katakanlah dengan izin Allah budak ni umur dia panjang, dia terus hidup sampai raya, sampai seterusnya, maknanya dia cukup syarat hidup pada 2 waktu ni, wajib keluarkan zakat fitrah untuk dia. Yang tak wajib ni, kalau dia dilahirkan pada malam raya, tu tak wajib, ya. Katakan malam ni malam raya, kita tengah sibuk-sibuk kacau dodoi lah, masak rendang, orang rumah sakit nak bersalin, kita pun bawa ke hospital Raja Permaisuri Bainun ke 12 tengah malam, tepat 12 tengah malam tu lahirlah anak kita, cucu kita, lelaki pula tu. Orang Melayu ni kalau dapat anak lelaki lahir pula malam raya, sudah confirm dah dia letak nama Muhammad Syawal ataupun Muhammad Aidilfitri, confirm dah tu. Kalau tuan-tuan jumpa orang nama Syawal, tak payah tanya sejarah hidup dia, itu dah riwayat sahih dah, mutawatir dah tu. Ya, dah confirm dia lahir malam tu. Jadi, ya, maknanya anak ataupun cucu kita ni dia mula hidupnya pada awal Syawal tu. Akhir Ramadan tadi dia tak hidup lagi, dia tak lahir lagi. Dia hidup sebenarnya tapi di alam rahim. Alam rahim. Yang tuan-tuan tanya saya pula, rahim tu siapa ustaz? Itu payah saya nak jawab, ya. Dia hidup tapi dalam alam rahim. Alam rahim ni tak dikira lagi, dia dikira di alam nyata ni. Maka budak ni tak cukup syarat, tak wajib keluarkan zakat fitrah untuk dia. Baik, begitulah juga kesnya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ni sama kes macam orang yang baru dilahirkan, sama. Kalau dia masuk Islam pada akhir Ramadan, kemudian dia terus Islam sampai raya dan seterusnya, maka wajib bayar. Tapi kalau dia masuk Islam malam raya contoh tak,
Maknanya akhir Ramadan dia tak masuk Islam lagi, malam raya tu baru dia masuk Islam, maka dia tak wajib keluarkan zakat fitrah, tak cukup syarat. Okey, berkait dengan masalah zakat fitrah, ada beberapa masalah yang selalu menjadi polemik dalam masyarakat kita. Selalu masyarakat kita bertanya-tanya, ya, oleh kerana benda ni setahun sekali, apa yang ditanya tahun lepas tu mungkin kita tak ingat dah, maka elok kita ulang. Antara benda yang ditanya ataupun masalah dalam masalah zakat fitrah ni, antaranya ialah bilakah waktu afdal mengeluarkan zakat fitrah, bila waktu terbaik untuk kita keluarkan zakat fitrah. Dalam kitab fiqh disebut waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebaik saja terbenam fajar pada 30 Ramadan, pada akhir Ramadan tu, itu waktu wajibnya. Dalam waktu wajib itu ada satu waktu dia namakan waktu yang afdal, waktu yang paling baik. Kenapa disebut waktu yang afdal? Kerana dia sabit dengan waktu Nabi kita keluarkan zakat fitrah dia. Bila zakat fitrah ni paling afdal dikeluarkan? Iaitu selepas solat subuh pada pagi hari raya tu, pada pagi 1 Syawal, sehinggalah sebelum didirikan solat sunat Idul Fitri. Itu waktu afdal paling baik. Maknanya kalau kita kira waktu afdal ni lebih kurang 2 jam je. Katakanlah habis main subuh 6.30, semayang raya 8.30, maknanya ada 2 jam je. Timbul masalah pula kat situ. Masalahnya apa? Kalau semua orang nak tumpu waktu afdal ni, dibimbangi berlaku masalah kesesakan. Betul tak? Cuba bayangkan, waktu ada 2 jam je, ya? Kalau semua orang nak pergi waktu ni, nanti berlaku kesesakan. Nah, yang paling parah ialah kita nak cari waktu afdal subuh tu, dah siap bawa duit apa semua dah, tiba-tiba amil pula balik kampung. Yalah, amil dia ada kampung dia, amil pula bini 2. Ni bukan amil sini ni, bukan Azmil yang ni tadi ni, bukan. Ya, bila bini 2, 3 kampung nak kena balik. Kampung dia, kampung bini pertama, kampung bini kedua. Ustaz ni macam ada pengalaman. Memanglah. Jadi berlaku kesesakan. Nah, sebab tu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang sekarang ni kita tahu diuji dengan apa ni, sakit apa ni, COVID. Kita doakan mudah-mudahan dia diberi kesihatan dan kesembuhan. Dia mengarang kitab Fiqh Zakat. Tebal kitab dia, ada di rumah saya tu, tapi saya pun tak baca habis. Tapi saya dah baca 4 kali dah. 4 kali dah saya baca, tapi baca kulit je lah 4 kali tu. Ya, dalam tu antara benda yang Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi bincangkan ialah masalah waktu afdal mengeluarkan zakat fitrah zaman kita dengan zaman Nabi. Memandangkan hanya 2 jam tu aja. Betul tak? Maka Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi buat keputusan. Maka dia keluarkan fatwa. Dalam tu dia kata apa? Dia kata waktu afdal bagi kita berbeza dengan waktu afdal zaman Nabi, ya, dan menyedari masalah fiqh boleh berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut masa. Maka dia kata zakat apa nama ni, waktu afdal di zaman kita ni sebaik sahaja nampak anak bulan Ramadan. Makna masuk je Ramadan, itulah waktu afdal. Sepanjang Ramadan tu waktu afdal untuk kita keluarkan zakat fitrah. Maka kita boleh bayar dah sekarang ni. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan, ya, bayar, takut nanti terlupa. Itu masalah pertama. Masalah kedua, di manakah zakat fitrah itu afdal dikeluarkan? Kalau zakat harta, afdalnya tuan-tuan keluarkan di mana tempat harta itu diperolehi. Itu kalau zakat harta. Macam contoh saya, kita ni orang Perak tapi kerja kat Putrajaya. Putrajaya tu tempat kita cari makan,
tempat kita mengumpulkan harta, di situlah tempatnya kita dapatkan harta kita. Maka zakat harta ni bayar di Putrajaya, di tempat kita dapatkan harta tu. Tapi zakat fitrah ni afdalnya dibayar di mana tempat kita akan berhari raya. Di mana pada pagi raya tu kita berada, di situlah tempat yang afdal kita bayar. Contoh kita ni kerja di Putrajaya, raya balik ke kampung di Ipoh contoh, maka afdal kita bayar zakat fitrah kita di Ipoh. Yang ketiga, masalah lagi, macam mana zakat yang tak dibayar pada tahun tersebut? Sibuk sangat buat persiapan raya, banyak kes ni. Masa saya bertugas dulu, bila habis je cuti raya, masuk pejabat balik, dapat je panggilan telefon, inilah bendanya yang orang akan tanya. Ada dua je benda orang akan tanya. Pertama, masalah terlupa bayar zakat fitrah. Kedua ni masalah terlajak siang hari bulan Ramadan. Terlajak dengan isteri. Kadang yang terlajak tu dah 60 dah umurnya. Saya kata ini dah terlajak banyak ni, saya kata. Tak tahu lah ustaz, dia kata. Brake pedal tekan dah, handbrake pun tarik dah, dia pergi juga. Ya, dia kata kalau 60 pun rupa ni nafsu kuda ni, saya kata. Ya. Banyak tuan-tuan, banyak kes macam ni. Ustaz, saya sibuk sangat buat persiapan raya, ya. Keluar pasal raya tu banyak kali nampak amil dekat situ, tapi saya kata tak apalah, tangguh. Pergi masjid sorak, ada amil saya tahu, tapi saya tangguh. Lahnya raya saya terlupa ustaz. Macam mana tu ustaz? Dengar baik-baik. Siapa yang tak bayar zakat pada tahun yang diwajibkan, khususnya zakat fitrah, maka yang pertama dia kena faham dia berdosa besar. Perbuatan meninggalkan kefarduan itu dosa besar. Faham tak? Kedua, dia wajib qada puasa dia, zakat dia. Macam mana dia nak qada zakat fitrah? Dia kena tunggu tahun depan, umur dia panjang, ya. Maksudnya tahun depan ni dia kena bayar double. Satu yang wajib untuk tahun itu, satu lagi untuk qada tahun lepas yang dia tinggalkan. Kena sekali dengan berapa tanggungan yang dia ada. Dia bayar dua kali. Nampak? Ya? Masalah lagi ustaz. Katakanlah tahun lepas harga fitrah katakan RM5, saya tak bayar. Mana saya wajib bayar tahun ini. Bila saya nak bayar tahun ni dah naik pula jadi RM7. So saya nak ikut harga yang mana? Ini pun masalah juga. Saya nak ikut harga mana? Wajib ikut harga semasa. Walaupun tahun lepas sepatutnya kita bayar RM5, tapi kita tak bayar, tapi tahun ni berlaku kenaikan jadi RM7, maka kita bayar RM7 kali 2 lah, ya. Lagi masalahnya, bolehkah mewakilkan zakat fitrah kepada orang lain? Kita boleh bayar zakat fitrah untuk diri kita dan orang di bawah tanggungan kita dan orang yang di bawah nafkah kita. Boleh. Tanggungan ni siapa? Anak, bini kita. Kemudian satu lagi orang yang di bawah nafkah kita. Nafkah kita ni, di bawah nafkah kita siapa? Mak ayah kita yang di kampung, yang susah, yang tak ada pendapatan dia. Ingat, ya, kita kecil dulu, kita ni tanggungan mak ayah kita. Kita ditanggung sepenuh oleh mak ayah kita. Tapi bila mak ayah kita dah tua, dah tak mampu bekerja, ingat, kita orang yang wajib memberi nafkah kepada mak ayah kita. Jangan abaikan nafkah mak ayah kita, ya. Walaupun sekarang ni kita tak boleh merentah negeri, tak boleh balik tengok mak ayah kita, tapi boleh je kita kirim duit pada mak ayah kita. Kerana dia orang di bawah nafkah kita. Dan di antara tanggungjawab kita, kita boleh bayarkan zakat bagi pihak mak ayah kita di kampung. Bayarkan sekali. Boleh juga, ya.
Kalau anak perempuan contoh dah, dia nak bayar zakat fitrah, dia segan ambil lelaki. Tak. Jadi dia kata, boleh tak ayah bayarkan sekali zakat fitrah saya, anak kita yang perempuan. Dia ada kerja dah, ada pendapatan sendiri. Memanglah afdalnya dia bayar, siapa yang dah ada pendapatan dia sendiri, dia bayar sendiri. Tapi dia segan sebab ambil tu lelaki. Nah, jadi dia wakilkan pada ayah dia. Boleh tak? Boleh. Tapi duit tu afdalnya dia keluarkan sendiri. Cuma wakil pada ayah dia je untuk akadkan zakat tu tadi. Lagi apa lagi masalah zakat fitrah? Apa lagi? Macam mana? Bayar? Boleh kalau dia di bawah tanggungan kita, kalau dia susah, boleh kita bantu dia. Ya, kita boleh bantu dia. Kalau dia susah, kita nampak. Zakat memang ibadah yang kita boleh wakilkan. Boleh kita wakilkan kepada orang lain. Dan juga zakat ni tak semestinya ambil daripada harta yang sama. Boleh dulukan harta yang lain untuk membersihkan harta yang lain. Contohnya, kita nak bayar zakat fitrah, tapi gaji kita lambat, lepas raya baru dapat contoh. Ya, kita ambil harta lain dulu. Kita ada simpanan lain ke apa, bayar dulu untuk selesaikan tanggungjawab membersihkan harta kita yang lain. Jadi tuan-tuan, harga fitrah ni telah pun tuan-tuan maklum. Amil pun ada dekat sini yang telah dilantik. Tuan-tuan jumpalah amil tuan-tuan selepas ni, lunaskanlah tanggungjawab kita. Kenapa zakat fitrah ini penting bagi kita, bagi ummah kita ni? Kerana dia ni merupakan satu jambatan untuk menghubungkan si kaya dengan si miskin. Zakat fitrah ni antara hikmahnya kita nak bagi orang miskin dapat merasa nikmat bahari raya seperti mana kita. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam zaman pandemik ni tuan-tuan, ramai orang susah, ramai orang yang di luar sana yang susah. Jadi sentiasa dia menanti bantuan daripada kita. Jadi keluarkanlah. Sebab tu zakat fitrah ni tuan-tuan, agihan dia pun berbeza dengan zakat harta. Dia hanya diagihkan pada orang miskin je sebelum hari raya untuk mereka dapat nikmat bahari raya. Jadi ada juga orang tanya, ustaz, sempat ke Baitul Mal ni nak agihkan sebelum raya? Orang bayar fitrah pun pagi raya, bila masa dia nak agih? Itu kita kena faham, Baitul Mal pun ada cara pentadbiran dia sendiri. Dia dulukan duit lain untuk keluarkan dulu, nanti baru dia collect daripada kutipan zakat fitrah tu. Jadi adalah keputusan-keputusan fatwa yang ditetapkan di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah sekadar itu. Ada soalan ke? Kalau kita pinjam dulu kan, pinjam maksudnya? masa tu kita tak ada duit lah apa kita kan. Kita pinjam kat orang tu lah. Untuk bayar fitrah. Boleh kita pinjam dengan syarat kita ada kemampuan. Memang kita ada kemampuan, tapi disebabkan masa tu kita susah, maka kita pinjam dulu dengan kita berprasangka bahawa nanti kita akan dapat bayar balik. Tapi kalau betul-betul kita susah dan kita rasa kita tak ada harapan untuk bayar balik, maka kita termasuk dalam kumpulan orang yang tak wajib, yang tak dapat lebihan makanan seperti syarat yang kedua yang kita sebut tadi. Maka jangan tak perlu kita keluarkan zakat fitrah, kerana tak wajib ke atas kita. Tapi kalau kita pinjam dengan prasangka kita akan mampu bayar balik, maka kita wajib pinjam dulu daripada mana, bayar dulu, kemudian nanti baru kita selesaikan urusan hutang kita dengan orang lain. Kerana hutang Allah dengan hutang manusia ni, kena dulu hutang Allah dulu. Hutang manusia tu pun penting juga, jangan kita abaikan. Jangan kita hidup dalam keadaan berhutang. Kerana hutang ni dia menyebabkan amal kita tergantung. Orang mati syahid pun tak dapat masuk syurga, lagi hutang dia tak selesai. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Tak ada? Ya. Kalau orang tu nak bayar zakat, dia nak ikut betul-betul guna beras, maksudnya tak guna nilaian duit. Baik, memang kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya dia kata zakat fitrah ni dibayar dengan ain. Ain benda tu lah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia timbul masalah kalau semua orang bayar beras. Beras ni barang yang pertama perlu disimpan dengan baik. Keduanya dia barang yang cepat rosak. Nah, dia akan bubuk lah macam-macam. Atas masalah ni Lajnah Kuasa Fatwa Perak memutuskan dalam bab ini kita tak guna mazhab Syafi'i. Kita pindah ke pendapat yang lain yang mengatakan boleh ditukar dengan duit senilai dengan harga beras tadi. Memanglah kalau kita fikir kalau semua orang bagi beras, oi jenuh. Mana Baitul Mal nak simpan beras tu? Banyak. Ya. Keduanya atas alasan sebab kalau orang kaya, orang miskin ni kita hanya bagi beras aja, dia tak boleh makan juga. Dia nak kena ada lauknya. Betul tak? Lalu kena makan nasi aja. Jadi atas alasan itulah. Tapi kalau sekiranya kita, soalan tadi, kalau kita nak bayar fitrah kita menggunakan beras, itu tak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan. Dan di pondok-pondok pun banyak lagi. Di pondok-pondok banyak lagi tok-tok guru pondok masih lagi dia tak bayar menggunakan duit, guna beras. Tapi ya, itu secara pentadbirannya ada sedikit masalah lah. Macam mana nak simpan beras tu. Begitu jugalah macam kalau kita tengok zakat ternakan contoh. Jenuh kalau semua bawa kambing hantar ke Baitul Mal. Mana Baitul Mal nak simpan kambing tu? Siapa nak menjaganya pula? Jadi itu secara pentadbirannya akan mewujudkan masalah. Jadi sebab itulah untuk memudahkan urusan pentadbiran tu, maka dia tukar kepada nilai ataupun duit. Mana kita bayar dalam bentuk mata wang. Tapi tak salah kalau kita nak bayar dengan beras juga, itu dari segi hukum dia tak menyalahi, boleh. Wallahu alam. Jadi saya kata seorang perempuan nak bayar zakat, ambil laki-laki, ada amilnya perempuan. Zakat ni tak ada. Zakat ni tak ada lagi amil di kalangan orang perempuan. Sajat pun dah tak jumpa dah. Mana pergi dia? Kalau ada dia seronok sikit kita kat Malaysia ni. Jadi takat ni tak ada. Tapi secara pentadbirannya pegawai Baitul Mal itu ada perempuan. Ada. Waktu saya berkhidmat dulu ada 2-3 orang pegawai Baitul Mal daerah di kalangan orang perempuan. Tapi dia menguruskan pentadbiran je lah. Tapi boleh tak orang perempuan menerima zakat jadi amil? Boleh. Tak ada larangan, tak ada satu larangan yang khusus. Cumanya kita ada juga macam tuan-tuan kalau bayar zakat di kompleks Islam tu, yang jaga kaunter tu perempuan. Tapi yang berjalan ke kampung-kampung ni tak ada. Sebab dia boleh, ialah perempuan ni kita faham lah, dia boleh bawa fitnah. Kan takut dia pergi ambil zakat rumah kita sekejap je, takut dia singgah rumah duda tu lama pula. Jadi belum ada lah setakat ni. Saya rasa tak ada di Malaysia ni, belum ada lagi. Semua amil tu di kalangan orang lelaki. Sini ada perempuan ke tak tahu saya. Jadi itu. Terima kasih. Teringat pula soalan tu ya. Tanya soal fidyah. Puasa yang lepas-lepas yang sengaja ditinggalkan. Adakah wajib kena bayar fidyah? Meninggalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan
Wajib pertamanya dia berdosa. Dia berdosa. Bila kita dah bertaubat tu, mudah-mudahan dosa tu Allah ampun. Keduanya, kita wajib qada puasa tu, berapa bilangan hari dia. Dan kita wajib pula bayar fidyah. Dua-dua kena. Dua-dua kena. Ya. Fidyah ni takkan berhenti selagi puasa tu tak dibayar.